Assalamualaikum semua. Good morning accountants. Okay, tak tahulah sekarang ni kamu tengok video ni tengah good morning ke, tengah good afternoon ke, good night ke, cikgu tak tahu. Tapi cikgu pasti kamu semua diharapnya sihat. Okay, di musim PKP, PBBB ni, make sure kamu semua sihat dan sebagainya. And then kamu boleh fokus dan catat apa yang patut, apa yang akan cikgu terangkan pada video kali ini. Alright, jadi hari ini cikgu akan terangkan kamu berkaitan dengan bab yang baru, iaitu bab 12, tenaga nuklear. Alright, jadi sebelum cikgu nak terangkan, macam biasa cikgu akan tukar background. Okay. Alamak. Okay, dah tukar background. Okay, lepas tu cikgu akan on music. Okay, dah music. Okay, barulah kita boleh start. Alright. So, hari ni cikgu akan ajar kamu berkaitan dengan bab 12 tentang tenaga nuklear. Jadi, cikgu pasti bila cikgu cakap berkaitan dengan tenaga nuklear ni, mesti korang terfikir berkaitan dengan ni. Bom nuklear ni. Okay, bom nuklear. Okay, mungkin kamu fikir pasal bila nuklear je mesti terfikir pasal bom nuklear ni boleh memusnahkan sesuatu tempat, boleh menjadi malapetaka dan sebagainya. Okay, betul ke nuklear ni mampu, tenaga nuklear ni mampu memusnahkan, memberi kesan yang buruk, ataupun tenaga nuklear ni memberi manfaat kepada kita? Okay, adakah itu persoalannya. Jadi topik bagi nuklear ni, tenaga nuklear ni dia ada 4. Okey, untuk video kali ni cikgu hanya memfokuskan 12.1 subtopik 1. Dia ada 4. Okey, satu, penggunaan nuklear, yang kedua penghasilan tenaga nuklear, yang ketiga impak penggunaan tenaga nuklear, yang terakhir adalah tenaga nuklear di Malaysia. Jadi hari ini cikgu nak terangkan kamu berkaitan dengan penggunaan nuklear. Alright. So pada akhir pembelajaran dalam video ini, pelajar mampu mewajarkan penggunaan tenaga nuklear di negara yang dikenal pasti. Sebelum kamu habis tengok video ni, cikgu akan pastikan kamu kena pastikan yang kamu boleh mewajarkan penggunaan tenaga nuklear di negara yang dikenal pasti. Kalau kamu tak boleh wajarkan, kamu kena tengok balik, ulang balik video ni sampai kamu boleh wajarkan. Macam mana kalau nak tahu kamu ni boleh wajarkan ke tak? Di akhir video ni cikgu akan bagi soalan dan kamu akan jawab di bahagian komen. Kalau kamu boleh jawab, maksudnya kamu fahamlah maksud dia. Alright. So, banyaknya tulisan. Boleh ke ni? Banyak tulisan. Tak apa. Cikgu boleh kurangkan. Cikgu boleh explain one by one. Tenaga nuklear ialah tenaga alternatif, iaitu tenaga lain yang boleh menjana tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Sebab apa? Sebab tenaga yang penggunaan petroleum dan arang batu ni dia menghasilkan gas rumah hijau yang tinggi. So tenaga nuklear ni tak, dia tidak menghasilkan, dia kurang menghasilkan tenaga kurang menghasilkan gas rumah hijau. Jadi ini adalah tenaga yang alternatif yang baik lah, sebab dia kurang menghasilkan gas rumah hijau. Jadi tenaga yang dihasilkan juga lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Right. Oleh kerana dia memberi manfaat yang sebegitu, dia lebih efisien, tenaga yang diberikan lebih besar. So lebih 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear ni sebagai sumber tenaga di negara mereka. Antaranya adalah negara Amerika Syarikat, yang kedua Rusia, yang ketiga Perancis pun ada. Yang popular Jepun. Di Malaysia ada tak? Malaysia ada ke tak? Malaysia tak ada lagi. Masih dalam perbincangan. So ini adalah contoh stesen jana kuasa di mana? Di
USA lah. Nampak tak bendera USA ni di Amerika Syarikat. Okey, kalau kamu tengok kat peta USA ni, kat Amerika Syarikat ni, yang bahagian titik-titik merah ni, okey, sebenarnya ini adalah stesen janakuasa tenaga nuklear mereka. Banyak tak? Sangat banyak. Memang dia gunakan tenaga nuklear ni sebagai sumber tenaga utama mereka lah, sebagai sumber tenaga di USA, di Amerika Syarikat. Right, sangat banyak. Okey. Okey. Ni yang cantik-cantik ni kat negara mana? Okey, kalau kita tengok dalam bersih kawasan dia ni. Right, ini adalah stesen janakuasa tenaga nuklear di Jepun. Okey. Alright. So cikgu akan tanya, cikgu akan terangkan kamu, okey, apakah manfaat sumber tenaga nuklear. Antaranya, okey, sebenarnya tenaga nuklear dia menghasilkan sinaran mengayon. Okey, walaupun kita kata dia menghasilkan sinaran radioaktif, okey, sinaran mengayon pun dia, okey, sinaran mengayon tu adalah sinaran radioaktif. Okey, jadi sinaran mengayon tu boleh digunakan untuk perubatan. Yang pertama adalah untuk perubatan, yang kedua adalah untuk pertanian, okey, yang ketiga untuk perindustrian. Okey, contoh dia adalah mengesan paip bocor di bawah tanah. Okey, sebab apa? Sinaran radioaktif ni dia boleh tembus di bawah tanah. Okey, contoh mengesan paip bocor kat bawah tanah ni ialah dia menggunakan sinaran beta. Okey, dia scan dekat bawah tu, kalau ada kebocoran dia boleh detect. Okey, kenapa cikgu tak bagi contoh dekat perubatan? Kenapa cikgu tak bagi contoh kat pertanian? Okey, itu nanti cikgu akan bagi soalan dan kamu kena jawab dekat bahagian komen. Okey, kamu tengok video ni bukan semata-mata kamu tengok saja, kamu kena jawab soalan. Okey. Alright, apakah manfaat yang lain? Okey, penggunaan tenaga nuklear juga dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Okay. Tenaga nuklear juga membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Macam cikgu cakap tadilah, okay, macam petroleum dan arang batu, dia menghasilkan gas rumah hijau yang tinggi. So bila menghasilkan gas rumah hijau yang tinggi, maka suhu persekitaran akan tinggi juga, akan panas. Okay. So tenaga nuklear ni tak, dia membebaskan jumlah gas rumah hijau sedikit sahaja berbanding dengan semua tenaga yang lain. Jadi itu adalah manfaat bagi penggunaan tenaga nuklear. Right. So apa pula kesan buruk ni? Kalau nak tahu kesan buruk sumber tenaga nuklear ni, alright, kalau mengalami kebocoran dan sebagainya dekat stesen janakuasa tersebut, okey, so sinaran-sinaran radioaktif yang tersebar tu akan, kalau terkena kat kita ataupun kehidupan yang lain, akan mengalami kanser. Okey, yang kedua ialah mutasi. Okey, kesan buruk dia lain adalah pengalian dia sangat-sangat rumit. Okey, dan kos dia juga sangat tinggi. Kalau ada rosak ke, kalau ada kebocoran ke, memang kos nak betulkan dia sangat tinggi. Apatah lagi membinanya pun memerlukan kos yang sangat tinggi. Okey, so keburukan yang lain ialah sisa radioaktif yang dihasilkan menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa ke semua kehidupan. Okey, kalaulah misalnya, kalau kita sebab tenaga nuklear ni dia menghasilkan bahan buangan. Okey, bahan buangan itu adalah bahan radioaktif, sisa-sisa radioaktif. Sisa radioaktif ni adalah atom yang tak stabil. Okey, bila atom tak stabil, dia boleh mengancam nyawa semua kehidupan. Kalaulah dia tidak kendalikan, kalau pihak tertentu tu tidak mengendalikan dengan betul, dia orang campak je sisa radioaktif ni kat sungai, apa akan terjadi pada sungai kita? Apa akan terjadi kalau sisa ni tidak diuruskan dengan betul? Okey, dia boleh mengancam nyawa ke semua kehidupan. Okey, dan tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahguna boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Okey, kalau kamu belajar sejarah, okey, pada Ogos 1945 terjadinya pengemboman nuklear di Hiroshima dan Nagasaki. Itu adalah contoh bom nuklear. Okey, dan kalau kita tengok dekat
Jepun juga 2011 kat Tokyo, gempa bumi yang menyebabkan stesen jangkauan tenaga nuklear musnah. Okay, so apa jadi kat tenaga apa terjadi dekat negara Tokyo tersebut? Okay, mereka terkena radiasi lah, sebab stesen tenaga nuklear musnah. Okay, alright, so jadi mereka semua kena berpindah keluar supaya tidak terancam. Okay, jadi pendapat kamu lah. Okay, adakah perkara ini bagus ke tidak kalau kita bina tenaga nuklear ni dekat Malaysia? Okay, fikir-fikirkanlah. Okay, jadi itu sahaja yang cikgu nak terangkan pada subtopik pada kali ini. Sangat mudah, sangat ringkas, cuma dia memberikan fikiran. Okay, memberikan kamu idea-idea sama ada okey ke tak okey pembinaan nuklear ni dekat Malaysia. Okay, so sebelum kamu habis ni, cikgu nak tanya soalan. Soalan pertama adalah berikan contoh-contoh manfaat sumber tenaga nuklear dari segi perubatan dan pertanian. Okey, macam tadi kan cikgu ada bagi tahu kamu contoh manfaat perindustrian, contoh dia mengesan paip bocor bawah tanah. Okey, apa pula perubatan dari segi perubatan dan pertanian? Okey, kamu cari sendiri. Dah dapat jawapan, tulis nama. Okey, lepas tu bagi jawapan dekat bahagian di ruangan komen. Okey, soalan 2. Pada pendapat kamu, wajarkah penggunaan tenaga nuklear digunakan di negara Malaysia? Nyatakan sebab anda. Okey, cikgu dah bagi tahu dah tadi manfaat. Okey, lepas tu keburukan dia, kesan keburukan dia apa jadi. So cikgu nak tahu pada pendapat kamu, wajarkah penggunaan tenaga nuklear ni digunakan di negara Malaysia? Okey, sekarang ni Malaysia tak ada lagi tenaga nuklear. Okay, so cikgu nak tanya pendapat kamu pula. So make sure kamu semua tulis nama kat ruangan komen. Nanti kamu tulis nama. Okey, jawab soalan 1 dan jawab soalan 2. Itu saja. Alright, cikgu nak tengok. Okey, lepas tu kita akan bincangkan dengan lebih lanjut di kelas online. Alright, accountant semua, terima kasih. Alhamdulillah. Bye.